Kembali dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, kemudahan aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI berpotensi bantu golongan OKU pekak. Langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dia. Kemudahan aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI berpotensi membantu golongan OKU pekak untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ini kerana kemudahan AI merupakan satu perkara yang menarik dan boleh diteliti bagi membantu komuniti tersebut. Jelasnya, terdapat kemungkinan AI boleh diterjemahkan dengan menggerakkan tangan menggunakan bahasa isyarat kepada suara atau teks untuk berkomunikasi dengan masyarakat normal. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut meminta masyarakat agar tidak fokus dengan keburukan AI, tetapi perlu mencari bahagian terbaik teknologi ini yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk berinteraksi dengan golongan OKU agar mereka juga tidak tersisih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian Pesta Makanan Amal Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak SSD di Kuching. Dalam ucapannya, beliau turut berkata bahawa golongan OKU pekak juga perlu diberikan peluang kerana mereka merupakan sebahagian daripada kehidupan biasa serta mampu menyumbang kepada pembangunan Sarawak menerusi pelbagai sektor. SSD yang ditubuhkan lebih 40 tahun bagi membantu komuniti orang pekak dengan menyediakan pelbagai program komuniti untuk intervensi awal dan ibu bapa yang mempunyai bayi pekak serta memulakan projek penyiaran video individu pekak. Pada program tersebut, kira-kira 80 gerai menjual pelbagai makanan, minuman, seni kraf, barangan basah disertai oleh badan bukan kerajaan dan persatuan. Tiada yang terpinggir dalam sambutan Syawal di negeri ini. Atas dasar itu, sebuah lagi pusat jagaan kanak-kanak diraikan dalam satu majlis berbuka puasa anjuran dua badan korporat bersama Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. 30 kanak-kanak asnaf itu menerima sumbangan duit raya dari pemimpin nombor 1 Sarawak itu. Majlis Anjuran Perbadanan Digital Ekonomi Sarawak SDEC dan Saintech itu turut menyumbangkan sejumlah RM8,000 bagi membantu operasi pusat terbabit. Tan Sri Abang Johari selepas itu menyertai seramai 30 jemaah dalam solat Fardhu Maghrib, Isya dan solat sunat Tarawih. Hadir sama dalam majlis itu Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi. Pembubaran Parti Sarawak Bersatu PSB dan penyertaan ahli-ahli Dewan Undangan Negerinya ke dalam Parti Demokratik Progresif PDP satu perkembangan baik untuk Sarawak. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman berkata ia sekaligus membuktikan agenda gabungan Parti Sarawak diterima oleh segenap masyarakat. Whatever it is, it shows how confident PSB is dengan inisiatif yang dibawa oleh PIB Premier kita dan kerajaan GPS. So, mereka jika ianya benar, mereka should be on the ground juga menjelaskan kepada rakyat dan masyarakat. Ia sekaligus akan memperkukuhkan kestabilan politik Sarawak. Bercakap kepada media selepas program Semarak Syawal Agro Madani di Medan Niaga Satok pagi tadi, jelasnya lagi penyertaan mereka bagaimanapun belum dibincangkan dalam mesyuarat tertinggi GPS. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupung berkata perbincangan lanjut sama ada mereka sebahagian daripada GPS atau tidak akan diketahui selepas mesyuarat khas itu nanti. Beliau sebelum itu sempat mengadakan kunjungan di jualan Agro Madani. Fazruddin turut meminta pihak penguatkuasa untuk kerap turun padang meninjau tren harga di setiap pasar basah dan pasar raya di sepanjang musim perayaan ini. Baik saudara, lanjutan tempoh operasi di Pusat Kawalan Sempadan Imigresen Darat Negara Brunei Darussalam dari 6 pagi sehingga 12.30 malam bermula hari ini sehingga 15 April sempena Aidilfitri menjadi hadiah Hari Raya untuk penduduk di utara negeri ini. Menyambut baik pengumuman itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini akan memudahkan perjalanan pulang perantau balik berhari raya yang melintasi negara itu. Penambahan waktu selama 2 jam daripada tutup sempadan pukul 10 dilanjutkan kepada pukul 12. Daripada
8 hari bulan 4 sehingga 15 hari bulan 4. Dan ini memudahkan pergerakan terutama mereka yang datang daripada sebelah Kota Kinabalu, Lawas dan juga daripada sebelah Miri untuk balik ke Limbang. Beliau ditemui media selepas penyampaian sumbangan Hari Raya kepada Asnaf dan berbuka puasa anjuran pemuda PBB Bukit Kota di Limbang. Sementara itu, penduduk Limbang menyambut baik pelanjutan tempoh masa ini. Memberi ruanglah kepada kami yang berada di Limbang ini untuk mengunjungi sahabat-sahabat ataupun juga saudara mara yang berada di Brunei Darussalam. Terima kasih Kerajaan Brunei Darussalam. Tempoh masa ini turut menggembirakan rakyat Brunei Darussalam. Lagipun ada je yang orang Brunei, familinya di Limbang. Itulah. Jadi memang baguslah. Bagus sekali. Itu yang paling bagus untuk kata ni keluar masuk. Apa yang kita rasa yang sioknya sampai 12:30 malam tu? Yang sioknya kita ulang balik lah. Pos kawalan imigresen terlibat ialah Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan dan Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu di Temburung, Brunei. Juga Pos Kawalan Imigresen Sementara Kuala Lurah, Sempadan Brunei, Limbang dan Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh, Sempadan Brunei, Miri. Sebanyak 18 barangan diletakkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024 bagi kawasan Miri dan Marudi berkuat kuasa pada 5 April 2024 sehingga 19 April 2024. Dalam kenyataan dikongsikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Miri memaklumkan 18 barangan tersebut ialah bawang kuning besar, bawang merah besar import, bawang putih Cina, cili kering, cili merah, halia tua import, kacang panjang, kacang tanah, kubis bulat import, tidak termasuk kubis Beijing. Selain itu, sawi hijau, timun, tomato, ubi kentang import China, kelapa biji borong, kelapa parut runcit, daging lembu import, ikan kembung termasuk ikan mabung dan ikan selayang. Justru menjadi kewajipan peniaga untuk tidak menjual melebihi harga maksimum barangan harga terkawal, meletakkan tanda harga merah jambu bagi barangan harga terkawal, memastikan bekalan barangan mencukupi di pasaran dan menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Sekiranya peniaga gagal mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Percatutan 2011, boleh dikenakan denda, penjara atau kompaun. Begitu juga denda dan kompaun boleh dikenakan kepada peniaga yang tidak meletakkan tanda harga merah jambu dan juga tiada tanda harga. Bagi pengguna di sekitar kawasan Miri dan Marudi, aduan boleh dimajukan kepada KPDN Miri di talian 085 412 862 atau 019 279 4317. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.